Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi adawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita dapat buat kelas itu berkaitan dengan kelas tajwid tahun 5. Mudah-mudahan ini adalah rakaman, mudah-mudahan yang dengar rakaman saya ini mudah-mudahan semua dapat keberkatan, kelebihan dan manfaat insya-Allah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan belajar berkaitan dengan hukum ra. Hukum ra dan bahagian-bahagiannya. Dan hari ini kita akan sentuh unit yang pertama daripada bahagian hukum ra ini, iaitu berkaitan dengan tafhim. Jadi sebelum kita mulakan kelas, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina himmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah kita akan terus kita punya pembelajaran, iaitu berkaitan dengan hukum ra. Jadi diharapkan yang tak dapat hadir di kelas saya yang live sebelum ni dapat lihat rakaman ini insya-Allah. Okey, iaitu berkaitan dengan pelajaran yang ke-20, hukum ra. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita baca motivasi dulu. Motivasi untuk hari ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Surah Al-Qamar ayat 17. Yang mana di sini Al-Quran ini banyak kelebihan dan dalam Al-Quran ini banyak pengajaran yang boleh kita ambil untuk menjadikan kita jadikan sebagai peringatan dan pelajaran untuk kita. InsyaAllah kalau kita baca Quran, baca tafsirnya, kita amalkan ajaran yang ada dalam Quran, insyaAllah kita akan berjaya di dunia akhirat. Kita tengok amalkan ni adalah amalan yang perlu awak amalkan dalam seharian, iaitu baca Quran dengan tajwid yang betul, kerana membaca dengan bertajwid adalah wajib. Sebab itu kita ada subjek tajwid ini bukan sahaja kita nak dapat A dalam peperiksaan, tapi sebenarnya adalah untuk kita mahir dalam membaca Quran dengan apa? Dengan kita baca Quran dengan tajwid yang betul. Kalau kita tak belajar tajwid, kita tak tahu apa yang kita baca, sama ada kita bacaan kita betul ataupun salah. So bila belajar tajwid ni adalah satu kelebihan untuk antum baca Quran dengan tajwid yang betul dan tahu
cara bacaan, hukum dan sebagainya. Okey, kita terus kepada tajuk hukum ra'. Hukum ra', perhati, baca dan fahami. Yang mana di akhir pelajaran murid akan dapat apa? Yang pertama, murid akan menyatakan bahagian hukum ra'. Murid akan tahu berkaitan dengan hukum ra'. Yang kedua, menerangkan ra' tebal, ra' nipis dan ra' yang dibaca dua wajah, tebal atau nipis. Yang ketiga, antum semua akan membaca ayat yang mengandungi hukum ra' dengan betul. Yang keempat, membezakan cara bacaan ra' tebal, ra' nipis dan ra' harus dibaca dua wajah, tebal atau nipis, dan memberi contoh daripada potongan ayat Al-Quran. Ini antum akan dapatlah untuk pelajaran ini. Okey. Bahagian, okey. Ini tentang bahagian ra'. Tengok perbualan. Berapakah bahagian ra'? Ra' ada 3 bahagian. Ada 3 bahagian ra'. Tengok yang pertama, ra' tebal. Ra' tebal kita akan panggil dia sebagai tafhim. Tafhim. Ra' tebal adalah tafhim. Yang kedua adalah ra' nipis. Kita panggil dia tarkik. Dalam bahasa adalah tarkik. Dan yang ketiga adalah ra' dibaca dua wajah. Sama ada dibaca tebal dan dibaca nipis. Jadi hari ini kita akan fokuskan kepada satu, iaitu bahagian pertama ra' tebal, tafkhim. Macam mana nak baca ra' tebal tafkhim. Kita tengok dulu. Misal hukum ra', contoh hukum ra'. Tengok sini. Rabbi ja'al, surah Al-Imran ayat 41. Yang mana wajib dibaca tebal. Ingat balik tebal. Tebal itu adalah tafhim. Rabbi ja'al. Tengok yang contoh yang kedua. Lirrijal. Surah An-Nisa ayat 7 yang mana wajib dibaca nipis, iaitu tarkik. Firq harus dibaca dua wajah, sama ada tebal ataupun nipis. Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Okey, hari ini kita akan lebih tertumpu kepada unit 1, iaitu berkaitan dengan ra' yang dibaca tebal, tafhim. Ingat tebal, ingat tafhim. Ingat tebal, ingat tafhim. Kita tengok, perhati, baca dan fahami. Yang mana dalam ra' tebal ini, iaitu ra' yang dibaca tebal ini, yang dikenali sebagai tafhim, dia ada 8 sebab yang awak perlu ingat. 8 sebab. Yang pertama, kenapa dia baca tebal? Ra' itu berbaris atas. Contoh, tengok ayat sebelah. Rabbana atina. Tengok ra' kat sini adalah baris atas, baris fathah. So bila baris atas ra' tersebut perlu dibaca tebal, tafhim. So bila soalan, okey. Sila cari contoh ra' tafhim yang sebabnya ra' berbaris atas. Contoh dia Rabbana. Tengok contoh kedua. Min ladunka rahmah. Ra' baris atas. Okey. Sebab yang kedua, ra' berbaris hadapan, ra' berbaris depan. Tengok contoh sebelah. Yazharu. Ra' baris depan itu dibaca tebal. Sebab apa? Sebab dia baris depan. Fi'atun yansurunahu. Surunahu. Ra' baris depan, ru. Dibaca tafhim. Tengok contoh yang sebab yang ketiga. Ra' mati dan sebelum ra' terdapat huruf berbaris atas. Ra' mati dan sebelum ra' terdapat huruf berbaris atas. Tengok contoh. Alaihim a'anzartahum. Zar. Ra' mati sebelum dia baris atas. Tengok contoh dah boleh dah tahu sebab apa. So ia dibaca tebal. Contoh yang kedua, iz arsalna ilaihim aw. Ra' mati sebelum dia berbaris, huruf dia berbaris atas. Dibaca tafhim, dia baca tebal. Tengok sebab yang keempat, ra' yang mati dan sebelum ra' terdapat huruf berbaris depan. Senang saja. Tengok contoh. Wa sadaqal mursalun. Ra' mati sebelum dia baris depan, ia dibaca tebal. Contoh yang kedua, wa qur'anum
mubin. Ra mati, sebelum dia terdapat huruf yang berbaris depan. Kadang tak ingat pun contoh, tak ingat pun sebab, tapi tengok ya contoh dah tahu dah. Boleh tahu dah. Dia baca tebal, dia boleh jelaskan macam mana sebab tersebut. Okay, contoh yang sebab yang kelima. Ra yang mati, sebelum ra terdapat huruf berbaris bawah dan selepas ra pula terdapat huruf isti'la yang berbaris atas dalam satu kalimah. Panjang sikit. Kalau mu'alif macam susah je. Tak, senang saja. So, pertama awak kena tengok tersebut ra tu mati. Kalau ra mati tu, sebelum ra tu mesti ada huruf yang berbaris bawah. Dan selepas ra mesti ada huruf isti'la. Kita tengok contoh. Labil mirsad. Labil mirsad. Tengok contoh. Ra mati. Sebelum ada huruf berbaris bawah. Selepas dia ada huruf isti'la. Ia kena baca secara tebal, iaitu tafhim. Tengok contoh yang kedua. Qirtas. Tak tengok sebab. Tengok yang contoh. Ada ra mati. Sebelum ra mati tu huruf baris bawah. Selepas dia ada huruf isti'la. Ia dibaca tebal, tafhim. Kadang-kadang awak tak perlu apa sebab pun. Tengok yang contoh, boleh buat ayat sendiri. Mudah saja. Yang keenam, ra yang mati dan huruf sebelum ra berbaris bawah mendatang. Macam mana mendatang tu? Ada alif hamzah wasal. Tengok. Irji'i ila ra yang mati dan huruf sebelum dia ada ra, ada sebelum ra tersebut ada yang berbaris bawah yang mendatang. Irji'i. Yang kedua, illa man irtada. Manir kan tebal ke situ. Okey, senang saja yang kena ambil. Yang ketujuh, ra diwakafkan sebelum ra terdapat huruf mati, bukan huruf mat. Dan sebelumnya huruf berbaris atas atau depan. Ingat huruf mat, alif, waw, ya. So ra diwakafkan sebelum ra mesti terdapat huruf mati yang bukan huruf mat, dan sebelumnya huruf berbaris atas atau bawah atau depan. Tengok contoh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ra baris bawah diwakafkan. Ra itu diwakafkan sebelum ra itu huruf mati, dan sebelum huruf mati tersebut huruf tersebut berbaris atas. So mesti dibaca tebal, tafhim. Contoh yang kedua. Innal insana lafi khusr. Ra diwakafkan sebelum ra tersebut terdapat huruf mati selain daripada huruf mat, sin yang macam mati. Sebelum huruf mati tu ada huruf yang berbaris depan. Maka ra tersebut perlu dibaca tebal ataupun tafhim. Yang terakhir, ra yang diwakafkan sebelum ra terdapat huruf mat yang terdiri daripada alif atau waw dan sebelumnya huruf berbaris atas atau depan. Ra yang diwakafkan sebelum ra terdapat huruf mat yang terdiri daripada huruf mat apa? Huruf alif, huruf mat atau huruf waw, huruf mat, dan sebelumnya huruf berbaris atas atau depan. Mesti kena dengan syarat-syaratnya. Itu contoh. Min tahtihal anhar. Ra diwakafkan sebelum ra terdapat huruf mat iaitu alif. Yang terdiri daripada alif atau waw. Okay. Dan sebelumnya huruf berbaris atas. Ha tu berbaris atas. Min tahtihal anhar. Tengok contoh yang kedua. Wallahu ghafur. Ra yang diwakafkan
Sebelum ra terdapat huruf mat iaitu waw. Sebelum huruf mat tersebut ada huruf yang berbaris hadapan, maka ra tersebut dibaca tebal, tafhim. Mudah saja. Okey. Ini adalah 8 sebab yang awak perlu tahu bila keluar yang peperiksaan, boleh ditanya sebab, awak boleh jelaskan sebab apa. Kenapa dibaca tafhim, sebab apa. Dan satu boleh kita aplikasikan dalam pembacaan Quran. Bila buka Al-Quran, jumpa roh macam ni, sebab apa? Mesti dibaca tebal. Kita tengok info. Apa itu istilah? Tadi kan ada sebab kan istilah kan. Ada roh mati. Lepas roh mati tersebut ada huruf istilah. Okey, istilah tu apa? Istilah bermaksud suara tinggi dengan lidah terangkat ke langit-langit ketika menyebut huruf tersebut. Huruf-hurufnya ada 7. Huruf kha, huruf sad, huruf dad, ta, za, ghin dan qaf. Maka huruf-hurufnya tersusun dalam rangkai kata khassa daghtin kiz. Khassa daghtin kiz. Ini adalah akronim yang boleh awak gunakan. Nak ingat khassa pula. Khassa daghtin kiz. Khassa daghtin kiz. Okey. Okey, aktiviti. Latih tubi membaca kalimah-kalimah yang mengandungi hukum ra' yang dibaca tebal. Okey, yang mendengar live saya punya rakaman ini boleh sebut sama-sama. Qardon. Qardon. Tak pun diwakafkan qardah. Okey, yang kedua maradun. Ataupun kalau diwakafkan marad. Ra tersebut mesti baca tafhim. Seterusnya marudat. Ataupun marudati. Ghafurun. Diwakafkan ghafur. Dan tebal di situ. Rajula. Yatadzakkarun. Ar-Rahman. Al-Anhar. Kena berlatih sebut secara tebal. Okey, tengok aktiviti. Berikan ra' yang dibaca tebal bagi misal-misal berikut. Wa rafa'a irji'i mirsadan al-qadr. Membaca ayat berikut secara talaki. Murid-murid dalam kumpulan membincangkan contoh-contoh hukum ra' tebal yang terkandung di dalam ayat berikut. Tak apa, nanti kita akan bincang dalam sesi yang akan datang. Okey, tengok kita baca surah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Sadaqallahul azim. Jadi untuk itu hari ini berkaitan dengan ra' tebal, insya-Allah minggu yang akan datang Maklim akan minta antum semua untuk buat nota dan membuat latihan berikut. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan antum diberi keberkatan dan kesihatan di dunia dan di akhirat, dan yang mendengar rakaman ini mudah-mudahan mendapat manfaat. Saya mohon maaf jika tersalah kata, tersalah info. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu datang daripada saya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah, insya-Allah. Tolong ulang kaji pelajaran, baca, buat latihan, baca Quran dan sentiasa membaca Quran, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.